Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Okey, semua sihat hari ni? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ada yang puasa 6? Sumair. Betul? Tidak. Okey. Okey, semua sudah makan? Semua sudah makan? Belum. Belum? Kenapa? Belum. Sarapan bangun jam berapa, Nazhan? Jam baru Doi, baru bangun. Okey, hari ni kita belajar simple-simple saja. Ustazah mau kamu duduk dalam keadaan bersedia. Maksudnya di depan kamu ada buku, ada buku latihan. Okey, boleh? Boleh. Suara-suara jelas juga? Jelas. Okey. Sekejap ya. Okey, sekejap saya share rakaman. Okey, sebelum tu, saya minta Luqman tolong baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin. Okey, sekejap saya share recording sekejap. Share script. Semua boleh nampak skrin sekarang? Boleh. Ada apa? Pendidikan Islam. Okey, betul. Okey, semua tahu ke apa kita belajar hari ni? Siapa yang ada yang tahu kita belajar apa hari ni? Tidak. Okey, tidak. Okey. Okey, hari ni kita akan belajar sesuatu daripada pendidikan Islam ni lah. Okey. Sebelum tu Ustazah mau kamu tengok satu video ni, boleh? Boleh. Okey, kejap ya. Dengar suara? Dengar. Dengar. Okey, sekarang apa yang kamu nampak dalam video tu? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Okey, nama-nama Allah kan? Jadi Ya. ini apa nama dia? Nama Allah ni apa yang selalu kita sebut? Nama full dia. Asmaul Husna. Betul. Asmaul Husna. Okey, nama-nama Allah ada berapa? Ingat, ada dalam exam kamu hari tu? 99. 99 nama-nama Allah. Okey, jadi hari ni, ini kan pasal nama-nama Allah. Jadi hari ni agak-agaknya hari ni kita akan belajar pasal apa? Nama-nama Allah. Ya, nama-nama pasal Allah. Jadi agak-agaknya pasal apa? Pasal maksud dia. Ya, pasal maksud. Tengok Apa dalam buku teks. Okey. Tengok dalam buku teks. Okey. Muka surat. Buku teks muka surat 81. Okey. Tengok nama-nama Allah kan, nama-nama Allah. Jadi rukun iman ada berapa? 6. Okey, jadi hari ni kita belajar pasal apa? Beriman kepada Allah. Betul. Hari ni kita belajar pasal beriman kepada Allah. Allah. Okey. Sekejap Okey, hari ni kita belajar pasal beriman kepada Allah. Okay. Pertama sekali sebelum hari ni kita belajar pasal beriman kepada Allah. Sebelum kita mula, Ustazah mau ada bunyinya.
So kita mula kita selalu bagi tahu hari ini kita akan fokuskan kepada 3 objektif. Okay, pertama, kita akan tengok kepada maksud beriman kepada Allah tu. Okay, lepas tu kita akan menghuraikan ciri-ciri. Kita tengok apa ciri-ciri orang yang beriman. Okay, kalau orang beriman ni macam mana? Okay, lepas tu yang ketiga, kita akan tengok apa Baca kesan Al-Quran. beriman kepada Allah. Iya, betul. Salah-salah jelas juga walaupun ada bunyi-bunyi kereta. Jelas. Jelas. Okey. Kalau dah jelas bagi tahu, angkat tangan ataupun bagi tahu. Siapa ni? Okey, betul nama Allah. Okey, seterusnya kita pergi kepada maksud dahulu. Ustazah meminta siapa Mabar Aikal ni? Si Haikal. Aikal. Oh, kan ada Mabar. Okey, Haikal boleh tolong Ustazah baca maksud ni depan ni. Boleh. Hmm. Bahasa membenarkan, istilah membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beriman dengan anggota badan. Okey, Beramal makasih. dengan anggota badan. Okey, makasih Haikal. Okey, hari ini kita akan belajar tentang Ryan tanya muka surat berapa. Hari ini kita belajar tentang beriman kepada Allah, buku teks muka surat 81 hingga 86, pelajaran 15. Muka surat 81. Okey Ryan. Ryan okey? Okey. Jadi tengok maksud tadi yang si Haikal baca. Okey. Maksud iman ni sebenarnya iman ni apa sebenarnya? Jadi iman ni dari segi bahasa ialah membenarkan. Kita benarkan sesuatu. Okey. Dari segi istilah pula kita kena membenarkan dengan hati. Hati kita kena macam apa? Kena yakin bahawa itu betul. Membenarkan dengan hati kita, benarkan semua tu. Lepas tu mengaku dengan lisan. Kita nak boleh cakap dari hati je. Tapi kita kena ungkapkan juga dengan perkataan ataupun lisan kita. Lepas tu kita kena buktikan dia tu dengan anggota badan. Contoh kita kata kita beriman kepada Allah. Kita kena cakap dalam hati kita, ya aku memang beriman kepada Allah. Aku percaya Allah tu wujud. Aku percaya bahawa Allah tu satu. Dan lepas tu kita mengaku dengan lisan. Kita ucap selalu sebut kalimah Allah, selalu sebut apa yang Allah suruh. Lepas tu kita buktikan lagi dengan buat apa yang Allah suruh. Seperti contoh beramal dengan anggota badan. Allah suruh solat, kita solat. Allah suruh puasa, kita puasa. Itulah maksud iman. Bila kita ada iman, kita akan buat 3 perkara ni. Membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Okay, so boleh faham setakat ni? Boleh. Okay. Jelas juga? Jelas. Okay, jadi hafal keyword di sini, membenarkan, mengaku. Senang je kamu hafal tu yang Ustazah kasih tahu kala-kala. Membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan. Okay, first hati. Lepas tu dia naik ke atas lisan. Lepas tu keluar jadi perbuatan. Begitu je cara kamu mengingat nanti. Boleh faham? Boleh. Okay, seterusnya. Okay, ini maksud iman. Okay, seterusnya itu tadi maksud iman saja. Sekarang ni kita pergi kepada maksud beriman kepada Allah. Okay, kita beriman kepada Allah tapi kita tahukah maksud beriman kepada Allah? Semua tahukah maksud beriman kepada Allah? Tahu? Tahu. Haikal tengah mengunyah ke? Ya. Okay, dapat. Okey, jap. Okay, kita tengok kepada maksud beriman kepada Allah. Okay, maksud beriman kepada Allah ni, Ustazah mau minta Ryan tolong baca, boleh? Boleh. Beriman kepada Allah merupakan asas kepada rukun iman yang lain. Rasulullah menjelaskan rukun iman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amar bin Al-Khattab ketika menjawab soalan Jibril tentang iman. Okay. Ryan?
baca yang maksud sahaja, yang warna biru yang di atas tu. Beriman kepada Allah bermaksud. Kalau tengok slide pun boleh, ada di slide. Membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Membenarkan dengan hati bahawa Allah Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini dan hanya Allah yang berhak disembah. Keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan dan disempurnakan dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah. Okey, terima kasih Ryan. Syukran. Okey. Sama. Jadi, di sini kita tengok kepada maksud beriman kepada Allah. Okey, beriman kepada Allah tadi yang kita beriman pun kita sudah tengok apa maksud di sini. Membenarkan dengan hati. Kita kena benarkan dengan hati kita. Kita kena percaya bahawa Allah tu satu. Kita kena mengesahkan dia. Kita kena percaya bahawa hanya Allah hanyalah Allah sahaja yang wajib disembah. Dia ni Maha Pencipta, dia ni pemilik dunia ni memang Allah. Lepas tu dia pentadbir, dia mengawal alam ni. Dan hanya Allah sahaja yang kita berhak sembah. Okey, jadi kalau orang-orang non-Muslim tu kan, dia sembah berhala, dia sembah macam Tuhan orang tu. Lepas tu orang yang sembah berhala tu itu betulkah? Kan tak? Tak. Betul? Tidak kan? Tidak. Jadi lepas tu dikuatkan bila kita beriman kepada Allah ni lagi, dia dikuatkan lagi dengan pengakuan lisan kita yang Ustaz bagi tahu tadi. Bila kita beriman, kita bagi tahu, kita kasih kuat dengan lisan. Lepas tu kita buktikan dengan amalan-amalan kita. Okey, lepas tu dengan buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Boleh faham? Boleh. Faham setakat ni? Boleh. Okey. Boleh. Seterusnya, rukun iman ni, kalau rukun iman ni merupakan asas yang paling pertama dalam semua rukun. Beriman kepada Allah ni merupakan asas yang paling pertama dalam rukun iman. Sebab itulah dia nombor berapa? Nombor berapa rukun iman beriman kepada Allah? Nombor berapa? Nombor satu. Nombor satu. Okey, betul. Nombor satu. Iya, nombor satu. Okey. Siapa masih ingat ada berapa rukun iman? 6. Yes, Enam. betul. Rukun iman. Okey, tengok dalam hadis ni, hadis daripada Muslim, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Okey. Di sini dia bagi tahu, bahawa kamu beriman kepada Allah. Okey, Allah pertama, beriman kepada Allah. Lepas tu malaikat, lepas tu kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan kemudian baru qada dan qadar. Okay, semua hafal ke turutan dia ni, rukun iman? Semua hafal? Hafal. Okey, bagus. Pertama apa? Beriman kepada apa? Beriman kepada Allah. Okey, kedua? Beriman kepada malaikat. Okey, ketiga? Pada kitab. Okey, kitab dahulu. Okey, lepas tu keempat? Rasul. Betul. Rasul. Kelima? Hari akhirat. Okey, keenam? Kodok dan kodar. Okey, Qadar dan qadar. Ni semua kena hafal rukun imannya. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya, ini turutan dia. Seterusnya, dalam bukti dalam Al-Quran yang menyatakan bahawa Allah ni kita wajib beriman kepada Allah dalam surah Al-Maidah, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Maksudnya sini, dan ingatlah bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya. Dia mencipta apa-apa jua yang dikehendakinya dan ingatlah Allah yang maha berkuasa terhadap sesuatunya. Okay, dalam ayat surah Al-Maidah ni, siapa faham apa surah Al-Maidah ni bagi tahu? Pasal apa? Pasal apa? Surah Al-Maidah ni. Umair? Tahu?
Tidak. Lukman? Apa soal Maidah ni pasal apa? Pasal kekuasaan Allah. Betul. Pasal kekuasaan Allah. Dalam surah Al-Maidah ni dia bagi tahu yang hanya Allah lah yang menguasai. Maksud Allah yang memerintahkan langit, bumi pun Allah perintahkan, seluruh alam semesta ni pun Allah yang perintahkan. Dan tiada yang menciptakan bumi, tiada yang menciptakan langit, semua tu kecuali Allah. Hanya Allah sahaja yang mencipta semua benda tu. Kalau ada orang cakap yang dia cipta-cipta tu semua salah tu. Dia minta puji syak tu, menipu syak dia tu. Okay, boleh faham? Takat ni? Boleh. Okay. Lepas tu dalam surah Al-A'raf pula, ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan bagi kamu selainnya. Okay, maksudnya surah Al-A'raf ni menguatkan lagi bahawa hanya Allah sahaja yang kita wajib Sembah. betul. Hanya Allah sahaja kita wajib sembah. Tadi ada salat subuh kah? Tadi? Ada. Okay. Ada. Okey, bagus semua. Okey, seterusnya. Okey. Kita pergi kepada ciri-ciri orang yang beriman sama kesan beriman. Okey. Bila orang beriman kepada Allah, macam mana kita mau tahu orang tu beriman kepada Allah, dia ada ciri-ciri dia. Maksud sini kita boleh tengok. Okey, dia ni contoh. Ciri-ciri orang yang rajin, orang yang pandai. Okey, dia rajin belajar. Lepas tu selalu buat kerja rumah, selalu masuk kelas. Begitu juga kalau dengan orang yang beriman kepada Allah ni, dia ada ciri-ciri dia yang tersendiri. Okey, contohnya di sini, pertama, mula-mula kita pergi kepada ciri-ciri dulu, baru kita pergi kepada kesan. Maksudnya, bila orang ada ciri-ciri tu, dia tu beriman kepada Allah. Lepas tu apa pula kesan dia beriman kepada Allah tu? Okey, boleh kita faham setakat ni? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri dahulu. Okey. Pertama, Ustazah mahu minta Nazhan tolong baca yang pertama tu. Yang mana satu? Yang tu yang apa? Kayak yang... Ya. Nina. Warna biru Nina. Apa tu? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Okey. Pasal Nina? Segala ibadah dilakukan semata-mata hanya untuk Allah. Lepas tu? Mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah. Okey, betul. Makasih Nazhan. Syukran. Okey. Okey, maksudnya sudah muka surat berapa? Muka surat sekarang ni kita sekarang pelajaran 15, muka surat 81. Tapi sekarang ciri-ciri dia ni sekarang muka surat 85 sudah. Okey? Okey, pertama sekali Nazhan baca tadi mengesahkan. Okey, Mawar, Jumil. Nama betul siapa? Siapa tu? Mawar Jumil. Tidak tahu. Oh, Nazirul. Okey. Okey. Yang pertama sekali mengesahkan Allah dalam ibadah. Okey. Maksud sini segala yang kita buat tu, segala ibadah yang kita buat tu kita hanyalah semata-mata hanya Haikal, hanya untuk ada masuk. Okey, maksud sini segala apa je kita buat di dunia ni semata-mata hanyalah untuk Allah. Kita kena mengesahkan Allah dalam ibadah. Okay, bila kita buat something, kita buat apa, makan ke apakah, semua tidur, beribadah, kita niat kerana Allah. Okay, lepas tu kita kenalah juga ikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, maksud sini, ciri-ciri orang yang beriman yang pertama adalah dia ni sentiasa mengesahkan Allah dalam ibadah dia. Apa-apa je yang dia buat, dia ingat Allah. Maksudnya dia niat lah, okay, aku buat ni kerana Allah, aku buat ni kerana Allah. Lepas tu, yang dia buat tu, dia buat ikut suruhan Allah, apa yang Allah suruh. Ikut panduan Allah. Allah cakap ni, dia buat ni. Allah cakap ni, jangan buat ni, dia nak buat ni. Dia nak buat ni. Boleh faham yang pertama, ciri-ciri yang pertama? Boleh. Okay. Boleh. Okay, seterusnya, Mariati siapa tu?
Mariati? Mama siapa? Umair? Siapa? Oh, Nabil. Okey, Nabil boleh tolong Ustazah baca yang takut kepada Allah tu? Yang mana Ustazah? Nina. Takut kepada Allah. Yakin bahwa Allah sentiasa Melihat melihat segala tingkah laku kita. kita. Okey. Di bawah pun membaca kah? Ya, ini ada. Seorang pemuda yang Ketakutan. gemetar ketakutan Ketakutan. ketika mendengar nama Allah disebut. Okey, makasih Nabil. Okey, jadi yang kedua ciri-ciri orang yang beriman ni, okey. Pertama tadi dia pentingkan Allah dalam semua ibadah dia. Apa dia buat, dia ingat Allah. Lepas tu yang kedua, dia takut kepada Allah. Okey, dia yakin bahawa Allah sentiasa melihat apa yang kita buat. Okay, di bahu kita pun ada malaikat munkar dan nakir kan. Dia mencatat kebaikan dan keburukan kita. Baik dan dosa dan pahala kita. Jadi lepas tu Allah sentiasa melihat apa yang kita buat. Tak kisahlah kita bertapuk di mana pun, pergi luar negara kah, pergi macam hutan ke apakah, Allah sentiasa akan tengok kita di mana-mana pun kita berada. Jadi bila orang yang beriman kepada Allah ni, dia akan sentiasa takut kepada Allah sebab dia yakin Allah sentiasa tengok dia. Jadi dia akan berhati-hati dalam melakukan suatu perkara. Contohlah, dia mau mencuri. Okey, dia fikir, kalau aku mencuri, Allah tengok aku, Allah nampak aku, dia bilang. Jadi hendaklah dia mencuri, dia takutlah. Lepas tu, contohlah dia membuat something yang jahat lagi. Dia membuat sesuatu yang jahat. Dia tidak akan buat benda yang jahat tu sebab dia sentiasa berhati-hati dengan tingkah laku dia, dengan dia punya akhlak tu, sebab dia tahu Allah tengok dia. Bila Allah tengok dia, dia macam diawasi lah, macam diawasi. Jadi dia akan sentiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan dia. Jadi dia yakin Allah tengok, lepas tu dia takut bila dengan nama Allah tu. Maksudnya dia terlampau dia takut kepada Allah sampaikan bila dengan nama Allah pun dia takut sebab dia tahu Allah sentiasa melihat dia. Okay, boleh faham setakat ni? Takut kepada Allah? Boleh? Boleh. Okay. Okay. Okay, sambil-sambil tu miss call kawan-kawan lain lagi. Okay, sambil-sambil tu. Okay, seterusnya. Okay, ni sudah baca, tolong baca. Okay. Seterusnya mengesahkan Allah dalam berdoa. Okay, siapa selalu berdoa di sini? Put your hands up. Selalu berdoa. Siapa? Okay, ramai. Okay, bagus. Okay, ramai yang angkat tangan. Okay, jadi sentiasa memohon kepada, Okay, jadi ciri-ciri orang yang beriman ni, dia sentiasa mengesahkan Allah dalam doa dia tu. Sentiasa memohon kepada Allah dalam apa juga keadaan. Lepas tu, kisah Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah di telaga dibakar. Tatkala dibakar. Okey. Ada kan cerita yang pasal Nabi Ibrahim tu? Ingatkah yang dia kena bakar tu? Ingat? Siapa tahu cerita? Ingat. Dia kena bakar oleh kaum musyrikin kan. Dia kena bakar tapi dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa betul-betul sungguh-sungguh, dia yakin bahawa Allah ni pemakbul doa. Allah yang buat semua benda, Allah yang maha berkuasa. Jadi dia doa betul-betul. Lepas tu dia kena kasih bakar dalam api, dia nak terbakar pun. Dia nak terbakar. Tapi dia rasa biasa aja. Semua orang terkejut lah. Tengok kisah Nabi Ibrahim ni. Semua ingat ke kisah tu? Pasal Nabi Ibrahim kena bakar. Tahu kisah tu? Tahu. Okay.
Baguslah. Okey, jadi sini kita kenalah sentiasa berdoa kepada Allah apa jua keadaan kita. Bukan kita berdoa masa kita susah saja. Kalau perasan, kita sebagai manusia ni, kita cari Allah bila kita susah saja. Betulkah? Betul? Betul. Jadi baguskah macam tu? Tidak. Tidak. Okey, tidak. Jadi, kita kena berdoa kepada Allah dalam apa je keadaan kita sedih, kita gembira, kita happy semua. Kita kena sentiasa berdoa kepada. Ya, Haikal? Ada apa mau cakap? Salah, tekan. Okey, tak apa. Okey. Kita kena berdoa, sentiasa berdoa kepada Allah. Tak kisahlah apa keadaan kita time tu. Bukan time kita susah saja. Baru berdoa. Bila kita macam ada something masalah, baru berdoa. Mana boleh macam tu. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey. Seterusnya, cinta yang mutlak kepada Allah. Proses ini ciri-ciri orang yang beriman ni, dia sanggup buat apa aja yang Allah suruh. Maksud sini, apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggal. Okay, jadi dia akan sentiasa berhati-hatilah dengan apa yang dia buat, sebabkan dia begitu cinta dengan Allah ni, dia buat semua yang Allah suruh. Solat sunat, solat wajib semua 5 waktu, lepas tu zakat semua, puasa semua, buat benda baik, hormat orang, semua yang Allah suruh dia buat. Itu maksudnya bukti cinta dia tu kepada yang mutlak kepada Allah. Okay, so boleh faham setakat ni? Boleh? Boleh. Ada apa soalan? Ada soalan? Tidak. Okey. Jadi tadi kita belajar ciri-ciri orang yang beriman ada 4. Okey, pertama Okey, nak apa Nabil? Slow-slow. Okey Nabil, slow-slow. Okey. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa? Ada orang grup. Okey, si Azhar tak dapat masuk. Siapa ni siapa? Okey, nak apa yang dapat masuk tu? Okey. Oh, si Nazirul. Okey. Okey, dapat apa? Nanti saya share recording. Dengan semua. Okey. Okey, di sini ada 4 tadi kan kita belajar ciri-ciri orang yang beriman. Okey, pertama mengesahkan Allah dalam ibadah. Okay, kamu cara hafal dia, mengesahkan tu ibadah, I. Okay, lepas tu kalau kamu ada buku teks sekarang, kamu ambil pensel, tulis di dalam buku kamu tu supaya kamu senang hafal. Lepas tu, mengesahkan Allah dalam berdoa, D. Okay, esahkan Allah dalam berdoa, D, doa. Lepas tu takut kepada Allah, T. Takut kepada Allah. Lepas tu, cinta yang mutlak kepada Allah. C, cinta. Okay, C, cinta yang mutlak kepada Allah. Okay, jadi akronim dia IRA, EDI, tak comel. Okay, so boleh nampak tu akronim sekarang dalam tu? Boleh nampak? Boleh. Okay, jap siapa tu? Okay, nak apa? Siapa? Rukayah ni, siapa? Lukman. Siapa? Rukayah? Semua masih dengar suara Ustazah? Dengar. Okey. Dengar. Okey. Kalau nak jelas tu sebagai tahu ah. Lukman buka pun tak apa. Boleh buka. Okey. Okey, di sini kamu tengok. Okey. Ira, Edi, tak comel. Ira untuk apa? Ira untuk apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah. Okey, betul. Edi, I dengan D? Untuk apa? Mengesahkan Allah dalam berdoa. Okey, betul. T, tak? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Okey, betul. Si, comel untuk? Cinta yang mutlak kepada Cinta Allah. yang mutlak kepada Allah.
Okey, betul. Jadi nanti kamu tulis di buku teks kamu guna pensel sahaja supaya kamu hafal ayat ni. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey. Boleh. Kalau ada soalan terus tanya. Okey? Okey. 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 Lepas tu, okey. Okey. Lepas tu sekarang kita pergi kepada kesan beriman kepada Allah. Kesan dia. Apa kesan kita beriman kepada Allah ni? Okey. Okey, nak apa Nazhan? Okey, nak apa? Okey. Pertama, mengesahkan Allah dalam ibadah. Okey, apa kesan mengesahkan Allah dalam ibadah? Kita tengok. Okey. Bila kita mengesahkan Allah dalam ibadah, bila kita buat semua perkara ingat Allah, kita kesan dia, kita mengabdikan diri kepada Allah, lepas tu kita mengikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah ni maksudnya kita bagi diri kita ni kepada Allah. Maksudnya kita buat semua benda ni kepada Allah. Sebab apa tujuan kita di dunia ni? Apa tujuan kita diciptakan? Untuk apa? Untuk beribadah. Betul, untuk beribadah kepada Allah. Ni dalam kisah Bilal bin Rabah. Okay, saya masih ingat kisah Bilal bin Rabah yang dia kena hempap batu di dada dia tu sampai dia meninggal. Saya masih ingat. Siapa tahu cerita tu? Ada yang tahu? Okey dah. Okey, cerita dia macam ni. Masa tu kan Islam kan masih tidak diterima. Memang Islam tidak diterima. Memang teruk-teruk tidak diterima. Kan masa tu permulaan Islam. Okey, jadi Bilal bin Rabah ni dia kan hamba. Jadi dia kena hempap orang musyrikin. Memang tak suka lah dia masuk Islam kan. Jadi dia seksa Bilal bin Rabah ni. Dia ambil batu yang besar tu. Bilal bin Rabah kena ikat. Lepas tu kena kasih baring. Lepas tu saudara-saudara putus-putuskan jelas. Jelas. Okey, kalau putus-putus Jelas juga. Okey, kalau putus-putus bagi tahu. Okey, lepas tu Bilal bin Rabah ya, Rain ada mau tanya apa-apa? Enggak tertekan. Okey. Bilal bin Rabah ni dia kena kasih baring, kena ikat. Lepas tu ada batu besar, lebih besar daripada dia, kena letak di dada dia. Lepas tu itu musyrikin cakap, bagi tahu yang berhala tu Tuhan kau, bukan Allah Tuhan kau, dia bilang. Tapi si Bilal ni dia betul-betul dia mengesahkan Allah saja. Dia nak termakan pun dengan seksaan tu orang musyrikin tu. Dia cakap juga ahad dia bilang, hanya Allah yang satu. Maksudnya Bilal dia walaupun dia diseksa seteruk macam tu yang mau meninggal sudah, dia masih ahad dia bilang. Okey, dia begitu mengabdikan diri dia hanya kepada Allah walaupun diseksa. Okay, boleh faham setakat ni cerita tu? Boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Anjab. Okey, mengesahkan Allah dalam beribadah. Yakin kepada kekuasaan Allah, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Okey, siapa tahu cerita yang pasal Nabi apa yang satu Nabi ni, saya ingat Nabi apa? Nabi yang dia kena penyakit kulit tu. Saya masih ingat. Tahu kan yang dia kena penyakit kulit? Okey, tahu. Okey, satu Nabi ni, saya pun dah ingat dan saya cek balik. Dia kena penyakit kulit. Dia memang teruk sampuk kena penyakit kulit itu. Memang teruk betul penyakit kulit dia tu sampai isteri dia pun tinggalkan dia. Lepas tu memang dalam semua, di muka dia semua kena cakapkan. Tangan dia memang full badan dia berpenyakit. Maksudnya ada nanah-nanah, bintik-bintik merah-merah, nanah-nanah. Sampaikan bini dia sendiri, isteri dia pun tinggalkan dia. Lepas tu Nabi ni dia tak ingat Nabi apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub kan? Okey. Macam Nabi Ayub. Okey, Nabil, syukran. Okey. Lepas tu dia berpenyakit kan sampai bini dia pun tinggalkan dia. Lepas tu dia nak apa? Dia berdoa kepada Allah, dia yakin doa dia tu, bila dia berdoa kepada Allah, dia yakin doa dia tu akan dimakbulkan.
Dia betul-betul yakin dengan kekuasaan Allah. Bila Allah datangkan penyakit, mestilah Allah juga yang datangkan Penyembuh. Penyembuhan. penyembuh. Betul. Jadi dia ikhtiar tawakal. Dia berdoa kepada Allah sampailah Allah sembuhkan dia. Okay, begitu kuatnya kecintaan ataupun pengesaan Nabi Ayub ni kepada Allah sehingga kan walaupun dia diberi penyakit macam tu, bini dia pun tinggalkan dia masih yakin dengan Allah yang boleh menyembuhkan dia sampailah dia sembuh. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, sama juga kamu macam kamu exam. Okay. Macam kamu exam, kamu yakin dengan kekuasaan Allah. Okay, kamu kena doa banyak-banyak. Okay, ya Allah, semoga keputusan peperiksaan saya lulus cemerlang, dapat A gitu. Tapi sambil-sambil kamu berdoa tu, kamu kena ikhtiar dan tawakal. Maksud ikhtiar dan tawakal macam mana? Berusaha lah. Betul. Kamu kalau mau dapat keputusan yang cemerlang, tak boleh main doa-doa saja. Tapi tak belajar. Mestilah sambil berdoa, sambil belajar. Lepas belajar, lepas sudah ikhtiar, lepas sudah usaha. Sekejap, bising. Lepas sudah usaha, bolehlah kamu berdoa, tawakal, berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah yang mengabulkan doa. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay. Seterusnya, yang ketiga, takut kepada Allah tu, ciri-ciri tadi. Okay. Menjauhi perkara mungkar, bertaubat, kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Okay, macam biasa, manusia ni nasia. Manusia ni kan nasia. Maksud dia mudah lupa. Jadi, manusia ni selalu melakukan kesalahan. Jadi, memang tidak lah. Kita memang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Tapi kita kenalah mengelakkanlah daripada melakukan kesilapan tu. Bila contoh-contoh kita terbuat kesalah tu, kita kenalah cepat-cepat bertaubat kepada Allah sebab kita tak tahu lagi kita meninggal bila. Contohlah kita tak boleh tangguh-tangguh taubat. Contoh kita buat satu masalah kan, satu perbuatan dosa. Lepas tu kita kena terus bertaubatlah. Janganlah tangguh, aku muda lagi, nanti je lah aku taubat, begitu. Bolehkah macam tu? Tidak. Tidak. Sedangkan ada baby yang umur 2 tahun meninggal, budak sekolah rendah yang umur 7 tahun meninggal, menengah meninggal, ada setiap umur ada meninggal. Maksudnya bukan tunggu kita tua dulu baru kita meninggal. Maksudnya kita kena taubat terus sebab kita nak tahu pun bila kita meninggal. Bila-bila je kita boleh meninggal. Contoh macam sekarang kita tengah kelas, tiba-tiba ada yang meninggal, kita tak tahu. Jadi kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah. Lepas tu kita kena jauh perkara kesan dia, apabila kita takut kepada Allah, kita akan sentiasa buat perkara tu hati-hati. Kita kena buat perkara tu kita akan jauh perkara-perkara mungkar. Lepas tu kita akan sentiasa bertaubat kepada Allah. Okay, so boleh faham setakat ni? Boleh. Ada apa soalan? Apa soalan? Tidak. Okey. Seterusnya, cinta yang mutlak kepada Allah. Okey. Siapa tahu kisah Nabi Ibrahim dengan dengan anak dia? Siapa tahu? Siapa tahu kisah Yang orang? yang penggal kepala tu lah. Ya, betul. Kena penggal kepala. Okey, gini. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk penggal ataupun sembelih anak dia. Okey, sembelih anak dia. Okay, lepas tu, Nabi Ibrahim ni kan terlampau sayang dengan anak dia. Terlampau sayang. Tapi anak dia kata, tak apa, buat je. Kalau itu memang daripada Allah, buat je sebab kita kena percaya. Allah ni apabila apa yang dia suruh ni mesti ada hikmah dari situ. Maksudnya anak dia tu bilang dua-dua ni Nabi Ibrahim dan anak dia ni begitu cinta kepada Allah sampaikan perbuatan untuk sembelih tu pun dia orang sanggup buat. Okay, anak Nabi Ibrahim ni pun dia rela disembelih sebab Allah yang suruh. Maksud sini dia orang tak ragu-ragu lagi. Dia orang
taat dan patuh dengan perintah Allah tu, dan berkorban apa aja yang Allah suruh tu. Okay, selain tu contoh lagi Siti Khadijah, dia korbankan, dia kan dulu Siti Khadijah siapa? Siapa Siti Khadijah? Istri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Okay, betul. Siti Khadijah ni isteri Nabi Muhammad. Okay, dia ni kan dulu kaya. Okay, kaya. Lepas tu bila Islam datang, dia korbankan seluruh harta dia kepada Islam. Dia korbankan semua harta dia. Okay, maksudnya bukti cinta dia tu kepada Allah ni, dia sanggupkan bagi semua harta dunia dia ni semata-mata untuk Islam. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay. Ada soalan? Tiada. Okay, seterusnya. Okay. Seterusnya sekarang 9.15. Okay, Ustazah mau kita semua buat latihan sama-sama. Sekejap ya. Sekejap ya. Okay. Sekejap ya. So, boleh nampak skrin sekarang? Boleh. Okay, sekejap ah. Jangan. Sekejap ya. Okay. Tengok di chat box, Ustazah bagi link. Okay, tekan link tu. Lepas tu jangan dulu start ah. Di WhatsApp pun sudah bagi link. Okay. Okay, semua masuk dulu. Jangan dulu tekan start. Okay. Semua boleh tekan link tu. Okay, masuk dulu. Okay, siapa entah ni? Okay, lagi, masuk lagi. Okay, Haikal pun sudah masuk. Okay, lagi. Ryan dapat masuk. Ryan, Razhan, Nabil, Hanif, Adil. Itu sudah masuk. Tekan link. Okay, kenapa? Masuk dulu. Okay, masuk dulu. Okay, Aish pun ada sudah. Haikal ada sudah. Okay. Ay, apa itu? Kenapa ada Haikal dengan Haikal ni? Ada dua. Buah. Napalin. Yang satu saya terkeluar tadi. Oh, okay, kenapa? Juga kalau sekeluar masuk ada. balik boleh nggak tuh? Sekeluar masuk balik. Tuling. Oh, boleh. Oke. Sudah masuk. Lagi, masuk lagi. Jadi tunggu kawan-kawan ni dulu lah. Kita main serentak. Oke. Ya Allah, kucing. Sekejap ah, ada kucing. Sudah, siapa lagi? Umayyah sudah masuk. Kucing ni. Okey, Umayyah sudah. Ryan sudah masuk.
Siapa lagi belum masuk? Baru 6 orang. Danish, Aish sudah masuk kan? Aish sudah kan? Oke, masuk-masuk. Baru 6 orang masuk join quiz. Masuk-masuk. Siapa yang lagi tunggu? Oke, Syafri sudah masuk. Masuk lagi, masuk lagi. Allah, kucing nih, Allah. Tampal nih kucing. Oke, masuk-masuk. Oke. Oke. Siapa? Kita tunggu 2 menit lagi. Yang lain ke siapa? Yang lain? Sekejap ya. Oke. Oke. Dah apa dah, kita start dulu boleh? Yang lain boleh kita start dulu? Boleh. Oke. Start ah. Terus tekan start ah. Semua tengok screen pun boleh. Oke. Oke, mula. Kita tengok siapa yang dapat jawab. Oke, sekarang si Fadlil Zil nombor 1, Lukman nombor 2. Oke, Nazan. Oke, lagi. Oke, Ryan nombor 1 sudah. Oke, Ryan masih nombor 1. Jawab betul-betul. Oke, si Ryan masih nombor 1. Nabil naik sudah. Oke, siapa entah nih? Oke, Ryan strik. Semua betul dengan Azhari. Oke, Umay naik sudah.
Ustazah kita keluar. Kenapa? Boleh masuk balik. Okey, Ryan sudah habis jawab. Yang lain masih okey, selesai dulu jawab. Jawab lagi. Okey, tengok kawan-kawan yang belum habis jawab. Okey, Umair pun strict semua betul. Yang sudah jawab sekejap kita tunggu kawan-kawan yang lain. Sekejap kita tunggu lagi. Okey, sikit lagi. Okey, sekejap tinggal berapa orang lagi? Okey. Okey, so masih ada sini sekarang? Masih ada? Masih. Okey, kita tengok nombor yang masih jawab tu masih still jawab. Boleh jawab still jawab. Jawab teruskan. Okey, kita tengok nombor 1. Kamu boleh nampak skrin ke? Boleh. Boleh. Nombor 1, si Nazhan. Nombor 2, si Syafri. Nombor 3, Ryan. 4, Luqman. Umair. Azhari, Aikal. Aish, macam banyak Aikal. Nabil. Ikram pun Mostrik sudah. Siapa Entah? Entah siapa?
Okay. Next si Ikram. Lepas tu si Syafri. Lepas tu Syahidan. Okay. Okay, semua ni nanti saya screenshot soalan tadi grup. Okay. Semua okay kata soalan tadi. Okay juga? Oke. Oke. Okay. Okay, nanti kalau ada yang salah tu ada kan jawapan dia bagi tahu kan mana yang salah kan. Tadi bila kamu tekan salah, bila kamu tekan yang jawapan salah, dia akan bagi tahu jawapan betul kan tadi? Ada kan? Ada. Okay, jadi itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Saya mau minta satu orang boleh bagi kesimpulan. Nanti sudah tambah poin dia. Saya. Okay, Luqman. Dari kesimpulan apa yang kita belajar pada hari ini? Hari ini kita belajar pasal beriman, rukun iman, sama beriman kepada Allah. Okay. Lagi? Lagi, Luqman? Pasal apa? Sama pasal Yang lain bertolong pun boleh. Apa yang sama maksud beriman kepada Allah. maksud beriman kepada Allah. Lepas tu yang akronim kita tu yang tak comel tu pasal apa? Pasal yang ni nak jap. Mina, pasal apa ni? Nampak skrin? Nampak? Okey, ini pasal apa? Ciri-ciri. Betul. Ciri-ciri dan? Kesan. Okey, betul. Okay, jadi hari ini kita belajar pasal apa? Maksud iman, maksud beriman kepada Allah. Lagi apa lagi? Asmaul Husna. Akronim. Akronim, betul. Dan apa lagi yang dua last tu? Kita belajar dua last. Oh, Kesan. Dan beriman kepada Allah. Kesan dan Ciri-ciri lagi. ciri-ciri. Ciri-ciri. Okey, betul. Okey. Makasih semua. Okey. Hari ini kita belajar pasal beriman kepada Allah. Jadi lepas ni bila kita sudah belajar pasal ni, kita kena kuatkanlah iman kita ni. Lepas tu means bila kita buat something, kita kena ingat Allah sentiasa tengok Kita. Okey. Jadi kita belajar pasal maksud iman, maksud beriman kepada Allah. Lepas tu kita belajar pasal ciri-ciri orang yang beriman. Kita belajar pasal dalilnya sikit. Lepas tu apa kesan dia kita kalau kita beriman. So boleh faham setakat ni ada soalan? Tidak. Tiada. Okay. Terima kasih sebab join. Okay, so saya minta tolong Luqman untuk listkan siapa yang tidak hadir dan siapa yang tidak letak kehadiran di grup boleh? Tolong listkan nanti. Okay, nanti send dengan Ustazah, okay? Send di PM. Okay, terima kasih sebab join. Sorry terlebih masa 3 minit. Okay, itu sahaja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa esok, okay? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh keluar sudah.